Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, penonton dan juga peminat pencinta bahasa Arab. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung kita punya perbualan harian dalam bahasa Arab. Pada siri sebelum ini kita telah selesai berkenaan dengan nombor, bagaimana nak bertanya khabar dan juga macam mana kita nak memperkenalkan keluarga kita. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu pekerjaan saya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mihnati. Adapun dalam bahasa Melayu, mihnah ni bermaksud mihnah cabaran. Tetapi dalam bahasa Arab ada juga maksud begitu, tetapi di sini yang saya nak bawakan adalah mihnah yang membawa maksud pekerjaan, my occupation. Okey. Jadi saya akan bawakan pekerjaan-pekerjaan yang basic sahaja, yang biasa menjadi pekerjaan orang-orang di Malaysia lah. Pekerjaan ni kan ada banyak tapi saya ambil yang popular sahaja. Yang pertama, soalan yang biasa ditanyakan oleh orang awam yang boleh kita tanyakan contohnya adalah di mana awak bekerja. Macam mana kita nak tanyakan dalam bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan? Kita gunakan soalan aina ta'malu. Aina ta'malu untuk lelaki, manakala untuk perempuan kita gunakan soalan aina ta'malina. Aina ta'malina. Okey, ataupun kalau kita wakafkan macam orang Arab, dia akan gunakan soalan aina ta'mal ataupun aina ta'malin. Okey, untuk lelaki dan untuk perempuan. Jadi jawapan kepada soalan ini mudah saja. Kita gunakan jawapan ana a'malu fi. Ana a'malu ataupun ana a'mal, saya bekerja fi di mana. Ana a'malu fi Putrajaya. Ana a'malu fi Kedah. Ana a'malu fi Kota Baru. Ana a'malu fi Damansara dan sebagainya. Okey. Baik, itu soalan di mana awak bekerja. Seterusnya kalau pelajar, okey, kalau orang tanya aina ta'mal, kita kata belum bekerja lagi, kita kata jawab saja. Ana talib. Ana talibun ataupun ana talibah kalau pelajar perempuan. Ana talib, ana talibah. Okey. Kalau anak-anak kita, kalau orang tanya mungkin daripada segi tubuh badan dan juga umur, orang tahulah anak-anak kita mungkin belum bekerja. Tapi katakan kita nak praktis untuk tujuan praktis bahasa Arab, kalau kita tanya pada anak kita, aina ta'malu ya bunayya. Contohnya, ya ibni, ya binti. Anak-anak kita kata, saya belum kerja lagi. Jadi dia boleh jawab secara spesifik, adrusu fil madrasah al-ibtidaiyah. Adrusu fil madrasah ibtidaiyah bermaksud saya masih lagi belajar di sekolah rendah. Manakala anak-anak yang bersekolah menengah boleh gunakan ayat ataupun ungkapan adrusu fil madrasah al-thanawiyah. Thanawiyah bermaksud sekolah menengah, al-ibtidaiyah bermaksud sekolah rendah. Baik. Tadi kita ada tanyakan soalan di manakah awak bekerja? Okey, ataupun soalan seterusnya, awak bekerja sebagai apa? Kan? Tadi tanya di mana awak bekerja, sekarang ni mereka tanya pula awak bekerja sebagai apa? Kan? Kita boleh jawab dengan jawapan yang ringkas, ana a'malu. Okey, walaupun terjemahannya sebagai itu tidak ada ditulis di dalam bahasa Arab, tetapi sekiranya kita menjawab ana a'malu, automatically dia membawa maksud saya bekerja sebagai apa. Jadi saya letakkan di sini tempat kosong tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan boleh mengisi dengan jawatan ataupun position tuan-tuan dan perempuan. Apakah pekerjaan-pekerjaan popular yang saya cadangkan untuk video kali ini? Yang pertama, muhasib ataupun muhasibah. Bukan muhasabah. Muhasabah ni kita menghitung diri.
Jadi orang yang buat perhitungan, yang buat perkiraan ni dipanggil muhasib ataupun muhasibah. Ana a'malu muhasiban ataupun ana a'malu muhasibatan. Seterusnya, pekerjaan arkitek sebagai arkitek dipanggil muhandis mi'mari. Muhandis mi'mari arkitek. Seterusnya, rajulul itfa, bomber, fireman. Rajulul itfa. Okey. Seterusnya, tabib. Ini dalam bahasa Melayu pun kita ada guna perkataan tabib. Tapi biasanya tabib ni kita punya pemikiran kita adalah tabib Cina lah. Sebenarnya ia perkataan bahasa Arab. Tabib dan tabibah. Okey. Bermaksud doktor. Ana a'malu tabiban ataupun ana a'malu tabibatan. Kalau kita tak nak baca baris hujung tu, kita wakafkan saja ana a'malu tabib, ana a'malu tabibah. Seterusnya, ustaz dan ustazah. Guru kan. Muallim boleh kita guna nama ustaz, muallim, ustazah ataupun muallimah. Ataupun ada yang guna nama mudarris, juga membawa maksud guru, mudarris dan mudarrisah. Seterusnya, bagi mereka yang memegang ataupun bekerja sebagai fotografer, dalam bahasa Arab kita panggil musawwir. Kalau perempuan, musawwirah. Seterusnya, jururawat. Saya letakkan di sini mumarridah satu saja sebab kebiasaannya jururawat ataupun misi. Nurse ni perempuan lah. Ada juga nurse lelaki sekarang ni. Saya rasa tak pelik dah. Tapi kebiasaannya perempuan, jadi saya letakkan nama mumarridah. Okey, kalau kita pergi hospital di negara Arab tu, kita nampak di situ. Dia punya name tag tu mumarridah. Tahulah kita bahawa dia adalah nurse ataupun misi. Seterusnya, kalau tadi arkitek kita panggil muhandis mi'mari. Kalau buang saja perkataan mi'mari tu, muhandis ataupun muhandisah untuk perempuan adalah engineer ataupun jurutera. Seterusnya, sayyad, nelayan. Okey, saydus samak, menangkap ikan. Jadi orang yang menangkap ikan ni nelayan, fisherman, kita panggil sayyad. Seterusnya, pegawai farmasi ataupun pharmacist. Okey, kita gunakan ungkapan saydali, saydali untuk lelaki dan saydaliyah untuk perempuan. Manakala farmasi itu sendiri kita panggil saydalah. Saydalah farmasi, orang yang menjaganya. Farmasi itu kita panggil saydali untuk lelaki dan saydaliyah untuk perempuan. Seterusnya, pegawai. Tak kira pegawai officer officer di pejabat, di fakulti, officer, asalkan dia nama pegawai, kita gunakan lafaz umumnya adalah muwazzaf untuk lelaki dan muwazzafah untuk perempuan. Seterusnya, lawyer. Lawyer macam mana tuan-tuan, perempuan nak sebut dalam bahasa Arab? Muhamin dan muhamiyah. Muhamin, muhamiyah. Seterusnya, driver. Sekarang ni banyak orang kerja sebagai driver, bukan lagi pekerjaan yang kata orang popular sekarang ni kan. Ada yang bawa taksi, ada bawa Grab, ada bawa macam-macam perkhidmatan lah yang memerlukan kepada pemandu. Kurier yang bawa surat, bawa bungkusan dan sebagainya. Kita katakan dia dalam bahasa Arab ialah saikun. Saik. Ana a'malu saikan. Okey. Saya bekerja sebagai seorang pemandu, driver. Peniaga. Sekarang ni ramai orang berniaga online. Okey. Bagaimana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Tajir dan tajirah untuk peniaga, businessman. Seterusnya, pensyarah. Kalau tadi guru, kita guna perkataan muallim, ustaz, ustazah, muallimah, mudarris, mudarrisah. Tetapi mereka yang mengajar di universiti ada istilah khas yang digunakan, iaitu muhadir. Muhadir untuk lelaki dan muhadirah untuk perempuan. Nama mantan PM kita dekat-dekat lah. Tapi itu berbaris atas, ma. Tapi yang saya nak masukkan di sini adalah berbaris hadapan, muhadir dan muhadirah. Seterusnya, pesara. Walaupun pesara ni tidaklah dipanggil sebagai pekerjaan, tetapi ramai orang-orang awam yang kata, Ustaz, kalau saya dah bersara, nak gunakan istilah apa?
Okey, walaupun dia bukan pekerjaan tetapi ramai yang bertanya, jadi saya letakkan juga di sini supaya memberi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersara. Istilah bersara dalam bahasa Arab digunakan istilah mutaqaid dan mutaqaidah. Ana mutaqaid. Saya ni dah pencen dah. Adapun ana mutaqaidah untuk perempuan. Seterusnya polis. Ini frontliner kita ni. Selain daripada abang bomber pun frontliner juga, nurse pun frontliner juga. Syurtah. Okey. Syurtah juga adalah polis. Policeman adalah salah satu daripada frontliner yang membantu negara dalam membasmi dan juga mengelola keadaan di dalam negara kita berikutan pandemik COVID-19. Okey. Syurtah, polis. Seterusnya setiausaha. Setiausaha, sekretari. Okey, dalam bahasa Arab lebih kurang sama tu tuan-tuan dan puan-puan. Sakratirah. Untuk perempuan lah. Kalau ada setiausaha lelaki, sakratir tanpa tamar butah. Jadi saya letakkan sakratirah kerana kebanyakan sekretari ni perempuan. Jadi saya letakkan tamar butah di situ. Sakratirah. Seterusnya, ibu-ibu yang menjadi suri rumah. Mungkin husband juga ada jadi kan. Tapi saya tak tahu ada ke nama sura rumah. Rasanya tak ada. Suri rumah biasanya orang perempuan lah. Jadi saya letakkan istilah di situ. Rabbatul bait. Rabbatul bait. Okay. Suri rumah. Nampak je macam duduk di rumah. Tapi banyak pekerjaan yang dibuat oleh suri rumah ni sebenarnya. Mengemas rumah, mengelola anak-anak dan macam-macam lagi. Basuh pinggan, sidai baju, menggosok pakaian. Okay, banyak perkara sebenarnya yang dibuat di rumah. Kita perlu hargai mereka. Baik, seterusnya satu lagi frontliner. Jaish, askar kan? Askar. Okay. Jaish, jundun. Tapi saya gunakan perkataan jaishun. Tentera. Ana malu jaishan. Seterusnya tukang masak, chef. Macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Chef, tabakh. Tabakh untuk lelaki dan untuk perempuan tabakh. Tabakh. Tabakhatun, tabakh. Tukang masak. Baik, itu adalah antara pekerjaan-pekerjaan yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, ada banyak lagi pekerjaan tapi cukuplah saya letak yang ringkas. Kalau tidak nanti jadi panjang pula video ni kan. So nanti kalau ada pekerjaan tambahan saya akan tambah dari semasa ke semasa. Baik tuan-tuan dan perempuan, kita pergi kepada bagaimana nak menyebut saya pergi ke pejabat tempat kerja ni pada hari apa ataupun pada pukul berapa. Kita gunakan ungkapan azhabu ilal makanil amal. Azhabu ila, saya pergi ke makanil amal, tempat kerja, fi. Okey, pada. Sama ada nak buat hari, fi yaumul ahad, fi yaumul ithnain, fi yaumul sabt, fi yaumul arbi'a. Kita dah belajar dah hari sebelum ni, boleh rujuk di YouTube Dr. Hamimi. Kita dah belajar dah sebelum ni macam mana nak menyebut hari. Ataupun kita boleh letakkan masa. Kita dah belajar jam sebelum ni, jam, bulan dan hari. Azhabu ilal makanil amal fi as-sa'ah as-sabi'ah, pukul 7. As-sa'ah as-sabi'ah, pukul 7. Sabahan, 7 pagi. Okey. Seterusnya balik pula. Takkan pergi kerja tak balik, betul tak? Okey. Jadi kalau tadi azhabu, saya pergi ke tempat kerja, kita kata pulang pula. Tadi tuan-tuan dan puan-puan tengok azhabu, saya gunakan present tense lah. Azhabu. Boleh juga guna past tense, zahabtu. Manakala untuk pulang ni saya letakkan di situ past tense raja'tu. Kalau perempuan tuan-tuan nak buat present tense boleh guna arji'u. Raja'tu min makanil amal. Saya pulang, raja'tu min, dari makanil amal, office ataupun pejabat, fi, pada pukul berapa ataupun pada hari apa. Okay, pada bulan berapa dan sebagainya. Biasanya kita gunakan masalah fi as-sa'ah al-khamisah. Masaan. Fi as-sa'ah al-khamisah, pukul 5 masaan, petang. Okey. Baik, jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk video kali ini. Kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video ini dan boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain yang nak belajar dan nak tahu perbualan bahasa Arab tapi tak tahu mana nak
cari. Okey? Baik, syukran jazilan, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.